Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam program hari ini iaitu Syariah Meja Bulat. Dan bersama saya ialah Adawiyah, hos anda pada hari ini. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah etika Islam dalam pengguguran bayi. Dan kita akan bahagikan perbincangan kita pada dua segmen iaitu pengguguran bayi dari secara paksaan dan pengguguran bayi dari secara perubatan. Jadi, untuk segmen pertama, kita akan menyelami situasi ini kerana semakin lama, perkara ini semakin membimbangkan. Sebelum kita menyelami dan mengupas dengan lebih lanjut, mari kita lihat video situasi di mana pengguguran bayi dilakukan secara paksaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa ini macam ke? Angkat saya. Saya ada dengar yang mengatakan ada buku kalau pasang bintang hari. Jangan cukup aja masuk. Macam dan lepas saya buat pregnancy test dan saya buat saya mengandung. Itu pun sebabkan dia nama baru anak yang saya kandung ni bukan anak yang sah, anak yang haram. So, saya dah satu kampung dah ini saya sebab anak dia bapa. So, saya nak saya gugurkan kandungan itu dengan macam keluar saya. Jangan risau. Tak macam ni semua boleh buat. Asalkan cuba bayar je mak. Jangan kisah berapa je tu. Mak dia tahu je saya buat saya. Saya sanggup. Okey, jom kita selesaikan sekarang. Jadi berdasarkan video situasi ini, apa yang dapat dirumuskan? Kita tanya dulu pendapat doktor. Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari moderator majlis kan. Jadi setelah kita melihat situasi sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa wanita tersebut dia ingin melakukan pengguguran secara haram. Iaitu kalau kita lihat definisi pengguguran secara haram ini adalah satu pengguguran secara sengaja di mana bayi itu sihat je, elok je tapi dia nak gugurkan. Okay, kalau kita lihat tadi, video tadi di mana wanita itu dia dirogol kan. So jadi dia mengandung anak luar nikah dan dia berjumpa dengan bidan untuk menggugurkan anaknya. Jadi tindakan dia bertemu dengan bidan itu adalah satu tindakan yang tidak wajar kerana bidan ini tidak ada kemahiran dalam bidang perubatan. Okey, jadi sebelum saya terang dengan lebih lanjut kan untuk pengetahuan semua, okey, di mana klinik-klinik dan juga hospital ini tidak dibenarkan untuk melakukan pengguguran secara haram inilah kan. Akan tetapi ada terdapat juga sebahagian pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan aktiviti pengguguran ini di mana mereka menawarkan pakej pengguguran secara haram ini. Okey, jadi pihak polis akan inilah melakukan tindakan dan menangkaplah golongan-golongan yang melakukan aktiviti haram ni. Okey, jadi apa komplikasi bila dia membuat pengguguran secara haram itu menggunakan bidan kan. So, bila kita lihat bidan ni dia tidak ada satu ilmu perubatan langsung. Dia macam pandai dia je nak gugurkan anak orang kan. Okey, jadi apa komplikasi dia adalah pakar rahim terkoyak, tertembus rahim, pendarahan teruk, jangkitan pada organ dan mungkin juga membawa kepada kematian. So jadi bila dia mendepani situasi yang bahaya macam ni, dia tidak ada alat-alatan seperti di hospital yang mempunyai teknologi dan juga staf-staf yang mempunyai ilmu perubatan yang tinggi. So jadi bidan ni tidak mampulah untuk menghadapi situasi macam ni. Okey, kalau kita lihat sebagai tambahan lah untuk selain daripada bidan, secara lain adalah konsum ubat. Di mana kat video tadi tak adalah pasal konsum ubat ni, iaitu ubat ni nama dia Cytotec atau popular dengan nama pil suci noda. Okey, ubat ni di mana dia bertujuan untuk mengucutkan rahim dan menyebabkan keguguran. Okey, jadi antara risiko yang doktor telah kajilah terhadap wanita ni, antaranya adalah dia boleh menyebabkan kesan seperti koyakan pada rahim kalau kita ambil tu lebih pada 12 minggu. Dan kemudian bila kita tak ada pemantauan ataupun prescription daripada doktor, dia menyebabkan pendarahan yang teruk dan menyebabkan rahim tu terkoyak dan boleh menyebabkan kematian. So jadi ubat ni boleh makan tetapi dengan konsum daripada doktor, bukannya kita ambil secara sendiri. Sebab ubat ni boleh je kita ambil dapati di online pada Shopee dan juga Lazada. Jadi saya harap penjelasan saya ni membukalah mata-mata orang di luar sana. Saya kembalikan kepada saudari moderator majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Okey, bagaimana pula dengan pendapat ustazah? Mungkin ustazah boleh rumuskan apa hukum situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdasarkan situasi yang ditunjukkan sebentar tadi dan mendengar hujahan dan kupasan daripada sudut doktor sendiri, kita dapat lihat bahawa memang pengguguran secara haram ini akan memberi kesan mudarat kepada ibu mengandung itu sendiri. Okey, jadi daripada itu pun kita Islam ni memang tidak membenarkan untuk melakukan pengguguran secara haram ni. Dan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah membincangkan isu ini yang berkaitan menggugurkan kandungan mangsa yang dirogol dan telah bersetuju memutuskan dengan dua keputusan, iaitu yang pertama ianya adalah haram. Haram sekiranya
menggugurkan kandungan janin yang berumur lebih daripada 120 hari. Kerana pengguguran itu akan dianggap sebagai satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh, kecuali pengguguran itu adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan ibu yang mengandung tu. Okey, dan keputusan kedua pula adalah pengguguran janin mangsa rogol ini adalah harus sekiranya janin itu belum mencapai tempoh masa 120 hari. Hal ini bagi mengelakkan agar ibu yang mengandung itu daripada mendapat fitnah orang awam. Itulah yang dapat dirumuskan daripada hukum Islam sendiri. InsyaAllah. Kembali kepada moderator. Terima kasih Ustazah di atas pendapat yang diberikan. Seterusnya, kita sambung ke dalam segmen yang kedua. Mari kita lihat video di mana pengguguran bayi dilakukan secara atas dasar perubatan. Boleh saya bertemu dengan suami Punaida ke? Bagaimana keadaan isteri dan anak saya? Ada perkara yang perlu dibincangkan. Ayo pergi saya. Begini Encik, keadaan isteri dan anak dalam kandungan isteri Encik semakin kritikal. Saya boleh katakan begitulah. Jadi peluang untuk kedua-duanya selamat adalah agak tipis. Jadi memang Encik terpaksa buat keputusan untuk memilih keputusan yang Encik nak lah. Saya tahu memang suka untuk buat keputusan ni, tapi saya harap Encik boleh bagi jawapan pada lewat esok lah. Bagaimana pula menurut hukum? Apakah hukum di sebalik situasi ini? Jadi saya persilakan Ustazah Mardiah untuk menjelaskan pengguguran secara perubatan dari segi Islam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk daripada situasi yang kedua pula di mana pasangan suami isteri ini dapat rezeki untuk mendapat anak, namun ibunya telah mengalami komplikasi yang menyebabkan perlunya ada keputusan untuk dibuat sama ada untuk meneruskan bagi membenarkan kelahiran anak itu atau perlunya pembedahan untuk pengguguran. Okey, oleh itu keputusan fatwa telah menyatakan bahawa sekiranya ibu membawa janin yang berkemungkinan akan memberi mudarat kepada ibunya, maka adalah harus untuk melakukan pengguguran tersebut sekiranya umur janin tersebut kurang daripada 120 hari. Namun pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram sekiranya pengguguran itu tidak membahayakan pun nyawa ibu. Jadi dalam kes di atas kita sedia maklum bahawa ibu tersebut telah masuk ke dalam ICU dan memerlukan pengguguran lah untuk menyelamatkan nyawa ibu tersebut. Jadi daripada situasi ini dapat disimpulkan bahawa Islam membenarkan, iaitu mengharuskan bagi menjaga kemaslahatan ibu itu sendirilah bagi untuk meneruskan nyawa ibu itu sendiri. InsyaAllah gitulah. Terima kasih Ustazah Mardiah atas penjelasan hukum yang diberikan. Okay, baik, menurut undang-undang bagaimana pula? Adakah situasi ini dibolehkan atau sebaliknya? Okey, bagi undang-undang pula, kebenaran untuk melakukan pengguguran menurut Seksyen 312 ini tertakluk kepada syarat-syarat dan dalam keadaan yang tertentu sahaja, dan hanya pengguguran terapeutik atau pengguguran dari segi perubatan sahaja yang dibenarkan, dan jenis-jenis pengguguran lain dikira bertentangan dengan undang-undang dan merupakan suatu kesalahan. Dan beberapa faktorlah yang perlu diambil kira dalam memastikan kandungan itu perlu digugurkan atau sebaliknya, seperti yang diterangkan oleh Dr. Alia kita tadi. Dan apa yang ingin saya tekankan di sini ialah keguguran yang penyakit ibu, iaitu sakit ibu yang mengalami sakit mental sehingga menyebabkan keguguran daripada berlaku. Jadi kebiasaan gangguan mental yang teruk ni boleh berlaku kepada ibu hamil kesan daripada menjadi mangsa kes rogol. Dan untuk menentukan tahap kesihatan mental ibu tersebut sama ada perlu dilakukan pengguguran atau tidak, perlulah dipastikan oleh pakar sekretariat berketahuiah dan bukannya daripada segi luaran sahaja. Dan apabila hanya pengguguran terapeutik atau pengguguran perubatan sahaja dibenarkan, maka ianya terikat di bawah Akta Perubatan 1971, dan menurut akta ini hanya doktor yang berdaftar di bawah akta ini sahaja yang dibenarkan untuk menjalankan prosedur pengguguran. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cik Nurul Izzati atas penerangan yang sangat jelas. Jadi di sini boleh saya rumuskan di sini bahawa Islam telah menetapkan beberapa kaedah dan prinsip yang perlu diikuti dalam menyelesaikan isu jenayah pengguguran janin.
beberapa saranan dan cadangan yang dirasakan perlu diimplementasi bagi memperbaiki sistem yang sedia ada agar masalah pengguguran bayi yang jadi dewasa ini dapat dibendung dan diselesaikan. Dengan itu, berakhir sudah sesi perbincangan kita pada hari ini. Selamat jumpa lagi. Terima kasih.